Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'auda thumma amma ba'd. Bismillah, اليوم سوف نتحدث عن الرشوة. Di minggu lepas kita belajar tajuk apa? Hadis tentang apa? Hmm. Minggu lepas tajuk apa? Tajuk apa? Tak jelas. Sautuki ghair wadih. Minggu lepas tajuk apa? Sab'ah fi zillah. Sab'atun fi dhillillah. Kalau Ustaz sebut satu persatu, daripada 1 sampai 7, ingat tak? Sedekah. Sedekah. Menyembunyikan sedekah. Lagi? Yang pertama Al-Imamul Adil. Apa dia? Pemimpin yang Pemimpin adil. adil. Yang kedua? Ibadah. Tanya lah. Ha? Ibadah. Laki-laki yang hati dia tergantung dengan masjid. Lagi apa dia lagi? Laki-laki yang beribadah pada waktu malam. Waktu orang tak ada. Dia ingat Allah SWT lalu mengalir air mata dia. Lagi? Laki-laki yang mana datang seorang perempuan yang ada kecantikan dan dia juga ada dia punya kedudukan. Lalu dia kata apa? Ayat daripada Akhwafullah. Inni akhafullah. Lagi apa dia lagi? Bau rokok yang kita sebut. 4, lagi 3 lagi apa dia? Sedekah. Sedekah. Dah sebut dah tadi. Kawan yang Rajulan tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang berkasih sayang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apa dia yang keenam? Lalu pergi ke masjid. Okey. Laki-laki yang waktu dia remaja, dia hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang terakhir, last kali. Kan dah cukup dah 7. Cukup dah kan? dah. Okey, hari ini tajuk tentang rashwah fil al-arabiyyah. Law fi lughatina naqulu atau qulna rasuah. Dekat-dekatlah bahasa Melayu yang ambil daripada perkataan Arab. Wa fi mi'yari ta'lim awalan qiraatul ayat, baca ayat Al-Quran secara bertajwid, kemudian zikru ma'anil kalimatil mukhtarah macam biasalah. Setiap ayat Al-Quran mesti ada semua ni. Syarah ayat, kemudian kefahaman rasuah dan hukum dia, kemudian jenis-jenis rasuah, kemudian kamu dapat terang keburukan rasuah. Kemudian last sekali mestilah al-istifadatu minal ayat, iaitu pengajaran daripada ayat Al-Quran. Okey. Boleh jawab tak soalan tu? Dekat paparan skrin kamu. Kam akbaru qadarin minal mal ra'aitu fi hayatik. Fi hayatiki ataupun fi hayatika. Boleh faham tak soalan tu? Siapa yang faham? Siapa yang faham? Berapa Berapa kebesaran
Kam akbaru qadarin minal mal ra'aitu fi hayatik. Kadar yang paling besar. Ha? Kadar yang paling besar. Apa paling besar? Kadar paling besar. Kadar apa paling besar? Harta. 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 Okey, soalan dia macam ni. Apabila percubaannya agak tepat. Soalan dia nak tanya, dalam hidup kamu, berapa jumlah mata wang yang pernah kamu nampak depan mata kamu yang paling banyak sekali? Cuba jawab. Macam biasalah. Kamu masuk laman web tu, buh kod tu. Ataupun scan QR code dan tulis. Kamu bisa nampak duit depan mata kamu berapa? Danish dia bisa pegang duit banyak juga. Ustaz tengok dalam DP tu. Berapa ribu Danish? Bila punya? Kan duit palsu. Dah. Betul. Kamu tulis tengok berapa? Yang kamu bisa nampak depan mata kamu. Paling banyak lah. Bohong. Okey, kalau Ustaz kalau Ustaz depan mata Ustaz bisa tengok secekak tu saja. Duit 50. Lebih kurang RM10,000. Itu depan mata lah. RM10,000. Nah, kalau kamu tak tahu lah. Okey kan? Ustaz nak tengok ni secara live. Saya dah. RM1,000 je. Siapa jawab RM1,000? Lagi baru seorang. RM100. RM100 je. Baru 2 orang jawab. RM5,000. Ni secara live depan mata. RM10,000. Banyak lah. RM16,000. Wow. RM20,000. Siapa dia RM20,000? Banyak lah. Okey, mana yang lain? RM20,000. Paling banyak RM20,000. Kira kamu boleh mengatasi Ustaz lah. Ustaz takat RM10,000 je. Cekak tu saja. Cekak duit. Okey. 7 orang saja yang bagi respon. Yang lain Ustaz tak tahu buat apa. Okey. Terusnya. Okey. Mana? Mada sataf'alu bidzalikal mal? Patutnya ada gambar satu lagi ni. Oh. Oh, tadi Ustaz present slide yang baru tambah dia tak naik. Kita tunggu Ustaz lah. Okey. Biasa tengok tak duit banyak ni? Pernah dekat berita. Agak-agak berapa juta banyak ni? Teka je. 20. 20 juta. Nak tengok anggaran kamu tepat tak? Kamu bisa masukkan pertandingan. Teka biji kacang ke, teka bilangan bijirin dalam satu bekas. Bisa masukkan pertandingan tu kan? Bisa. Semua salah. Yang ni semua salah. Yang ni cuba teka tengok. Ada yang kata 20 juta. 100 Lagi? juta. Ha? 100 juta. 100 juta. Okey, Ustaz Abang tu ya. Yang ni Ustaz baca berita, dia ambil oleh Kerajaan Akbar. Jumlah dia tak banyak ni. Yang kamu teka tu melebihi had. Yang ni dalam semua ni 2 juta lebih je. 2.5 juta. Dalam 10,000 yang Ustaz tengok tu, lebih kurang
Separuh daripada satu ikatan. Sikit je. Yang ni 2 juta lebih. Okey. Soalan seterusnya. Mada sataf'alu bidzalikal mal? Kalau kamu dapat duit yang banyak tadi tu, kamu nak buat apa? Alhamdulillah, ada orang dah jawab dah, sedekah. Selain daripada tu? Jawab. Bagi mak ayah, bagi semua ke? Nak tengok kamu nak buat apa dengan duit banyak-banyak. Sedekah. Alhamdulillah, sedekah semua ke? Bagi semua ke? Baru 2 orang jawab. Mana lagi? Guna untuk diri dah lebih sedekah. Bagi mak ayah sikit, kakak sikit, sedekah banyak untuk saya sikit. Buat masjid, Alhamdulillah. Melabak dekat kantin dengan co-op. 50% bagi mak ayah. Sedekah sebahagian kepada yang memerlukan seperti rumah-rumah anak yatim. Okey. Bagus. Respon yang bagus. Okay, kalau Ustaz nak buat apa? Okey, kalau Ustaz nak buat Ma'at Hafiz. Nak buka sekolah. Tu cita-cita Ustaz. Ustaz bukan Al-Hafiz. Bukan 30 juzuk dalam kepala. Tak sampai 30. Tapi sekurang-kurangnya, kata kalau kita, wah ni tiru jawapan. Sedekah, pergi umrah, buat sekolah tahfiz, bagi mak abah. Okey, Alhamdulillah lah. Yang penting, biarlah duit yang kita guna tu ke arah wakaf. Sebab wakaf ni, pahala yang tak terhenti. Walaupun kita dah mati, pahala tetap berjalan. Okey, Alhamdulillah. Ramai bagi respon. Alhamdulillah. Okey. Next. Okey, kita baru nak masuk tajuk. Tentang rasuah ni. Kita depan mata kita, macam Ustaz tanya di awal tadi, depan mata kita duk nampak sikit je, RM100, RM500, RM2,000 kan. Tapi kalau kita duduk di jawatan yang tinggi, kadang-kadang kita tengok sampai 2.5 juta macam dalam gambar tadi ni, depan mata. Nak ambil, tak ambil. Nak ambil, tak ambil. Yang tu semua bergantung kepada keimanan. Kalau iman kuat, dia tak ambil. Tapi kalau iman tu lemah, dia ambil, dia tak fikir banyak dah. Betul tak? Betul. Kita hari ni senang lah kita kata, aku bagi pi banyak mana pun. 3 juta, 4 juta, aku tak akan ambil. Tak akan ambil. Tak akan. Sesekali tak akan. Tu penegasan kita di awal ni. Nanti bila kita duduk di tempat yang tinggi, kalau duduk di tempat yang tinggi, kadang-kadang benda tu dia mai satu ujian, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil, lalah ambil juga. Itulah yang berlaku kepada orang-orang yang masuk dalam bidang politik. Kadang-kadang bukan mereka mau sangat, tapi terpaksa ambil. Yang tu kena jaga betul-betul. Ni Ustaz peringat untuk kamu lah. Ustaz takkan jadi dah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri takkan jadi dah. Mungkin kamu lah suatu hari nanti jadi menteri besar ke, kan, menteri kecil ke, tak tahulah. Kamu terlibat dengan projek-projek yang besar ni. Ingat kata-kata Ustaz, dulu aku pernah mengaji. Ustaz aku pernah kata, aku pernah bertekad dulu tak pernah ambil, tak akan ambil. Tapi kalau duduk di ujian ni, aku akan cuba lawan. Bukan senang. Bukan senang. Okey? Okey. Mana lagi? Saqra'u hadil ayah. Qira'atan mujawwadah. Siapa nak baca secara bertajwid? Tafadhal. Hanan, tafadhali. Hanan wa Adham. Mana lagi saya بدأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم Awak Ustaz dengar slow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ahsanti. Qiraah jayidah. Bacaan betul ya, kena tajwid kau semua, panjang pendek. Okey, Adham pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Surah Okey. Al-Baqarah. Ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki. Contohnya amwalakum bainakum. Ikhfa' syafawi tu. Amwalakum bainakum. Lepas tu bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Tu bainakum bil batil. Mim mati bertemu ba tu. Dengung apa harakat? Dua harakat lah. Semua dengung dua harakat. Yang kamu baca tu betul dah. Fariqam min. Tapi bagi cukup dua harakat. Jangan cepat sangat. Fariqam min amwadin nasi bil ith. Bagi cukup dua harakat. Fariqam min amwadin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Okey. Ada pilihan baca alancang. Alhamdulillah. Perbaik nah sikit-sikit. Okey, ahsantum. Ma'anil kalimatil mukhtarah. Manil ladhi sayadkur. Siapa nak sebut? Siapa tu? Nak tengok balik list. Amal. Amal masuk tak? Sebelum ni tak masuk. Amal ada tak? Tak ada lah. Diam. Diam kan? Amal ada tak? Yang tak masuk, yang abang kat Ustaz seorang je. Ishak. Amal seorang tak masuk. Dina guna email apa Dina? Boleh masuk ke guna email lain? Yang Amal tak masuk lah. Okey. Ma'anil kalimatil mukhtarah wala ta'kulu, jangan kamu makan, iaitu wala ta'khudu, jangan ambil duit, jangan makan duit bil batil, secara batil, secara salah. Maksudnya bi khilafil haq, bertentangan dengan kebenaran. Wa tudlu, apa maksud tudlu? Tadfa'u, bayar. Tadfa'u maksudnya bayar. Wa tudlu biha ilal hukam, kamu bayar dekat pemerintah ataupun orang yang ada kuasa, rasuh lah tu. Fariqam min amwalin nas, sebahagian daripada harta orang, bukan harta dia sendiri. Harta dia boleh agak lagi, ini harta orang. Bukan kata boleh, tapi okey lagi lah. Ini harta orang, dia ambil duit orang, bagi pula rasuh dekat orang lain. Bil ithmi maksud apa? Dengan dosa. Al-dhanb, dosa. Okey, ayat ni maksud apa? Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, dan kamu bagi duit tersebut kepada pemerintah. Litakulu fariqa, apa dia? Untuk depa makan sebahagian daripada harta orang lain secara dosa. Sedangkan kamu tahu benda tu tak boleh, tapi buat juga. Okey. Syarhul ayah ijmalan. Siapa pula? Saya. Maryam, tafadhali. Nahana Allah subhanahu wa ta'ala an na'kula amwal nas bil batil. Maksudnya Allah melarang kita memakan harta orang lain dengan cara batil. Yang kedua, an la nalki bil amwal ila hukam Rashwatan. Linatawassala biha ila ghardina.
Maksud dia, Baca dulu. oh, Linatawassala biha ila ghardina. dia nak talus. Ustaz bilang dik. Linatawassala biha ila ghardina. Lidah tergeliat kan? Lupa Tak buka boleh mic sebut Ustaz. Linataus sola biha ila ghardana. Ghardina. Sebab selepas ila, bacaan dia jar. Mestilah majrur. Ila ghardina. Ghardina. Dia tidak boleh memberikan harta kepada pemerintah sebagai rasuah untuk mencapai matlamat kita. Ya. Isyuyu'an raswatan fil ummati tu'attilu adalah fi qada. Sesungguhnya tersebarnya rasuah dalam masyarakat ini merosakkan keadilan dalam menentukan hukum. Haram ala muslim an ya'kulu malil akhihil muslim birrashwah. Ayat kula selepas an bacaan dia mansub. Memansubkan fi'il mudhari'. An ya'kula mala akhihi muslim birrashwah. Maksudnya? Haramnya bagi setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara rasuah. Yang kelima, izan tasyarat rashwatan fi ummati adda biha ila da'if wa ta'adi wa taba'un. Apabila tersebarnya rasuah dalam masyarakat akan membawa kepada kelemahan, pemusahan dan kebencian. Okey, yang lain dapat Okey, itu an Tauban radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Apa maksud dia? Maryam? Mal maqsud? Atau al-mafhum lidhalika al-hadith? Maksud dia apa? Maryam, aina anti? Aina kunti? Kunti fin? Boleh Maryam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah, iaitu ar-rashi wal murtashi, yang menerima rasuah, wal ra'ish, perantara rasuah. Tiga orang ni terlibat dengan rasuah. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW laknat. Apa maksud laknat? Laknat ni macam dengan murka lah. Murka. Okey, dapat semua? Dapat Respon sikit. Dapat. Al-wajadtum? Dapat. Okey. Dapat. Okey. Apa maksud rasuah? Dan apa hukum dia? Haram. Haram. Iqbal. Fadal. Okey, Ustaz. تعريف الرشوة. الرشوة في اللغة أصل كلمة الرشوة من الفاعل الثلاثي رشا ورشي. Kata rasuah ni, perkataan rasuah ni berasal daripada kata kerja ketiga, iaitu rasuah dan rasuah. Fi istilahan ma yu'ti li'ibtal haqqun aw li'ihqaq batil. Secara istilah, apa yang diberikan untuk membatalkan hak atau untuk membuktikan kepalsuan. Atau membenarkan kebatilan. Ataupun mencapai, merealisasikan kebatilan.
Okey ya. Rashwah ni masdar. Masdar. Fi'al sulasi dia benar rasya. Warasya. Dua ejaan di situ. Hukum dia benar? Hukum dia haram al-Islam ar-rasuah tahriman qati'an jaziman. Islam melarang sekeras-kerasnya tentang rasuah. Ya. Tahriman qati'an jazima. Maksud dia apa? Haram secara mutlak. Secara pasti. Tak ada kompromi dah. Tetap haram. Sama ada yang mengambil ataupun yang memberi rasuah. Dosa dia sama. Okey, yang ni penting ya. Anwa'ur rashwah. Syukran Iqbal. Syukran. Hidayah. Na'am Ustaz. Al-wa'u rashwah. Ula ar-rashwatu li'ibtali hakin au ikhwaki batil. Maksud dia rasuah untuk membatalkan hak atau menegakkan kesalahan. Contoh dia, Ahmad ni dia rasuah Ishak untuk menipu polis tentang kes pembunuhan itu. Al-Thani, ar-rashwatu li husuli ala hakin. Maksud dia, rasuah untuk mendapatkan kebenaran. Contoh dia, Dina ni dia tahu semua apa yang Hanan buat. Jadi penjahat tu rasuah Dina untuk bagi tahu semua benda. Contoh. Contoh Dina dan Hanan bukan nama sebenar. Al-Thalith, ar-rashwatu li tafi' ad-darari wa zulmi. Maksud dia, rasuah untuk membayar kemudaratan dan ketidakadilan. Menolak daf'i di sini tolak, menolak kemudaratan dan juga kezaliman. Rasuah untuk menolak kemudaratan dan ketidakadilan. Contoh dia, Danish ni, dia rasuah dekat Luqman untuk robohkan rumah Alisa. Betul Ustaz? Okey, teruskan dulu. Sekejap lagi kita tengok betul tak betul. Ar-Rabi' ar-rashwatu lil husuli ala mansibi au amalan. Amalin. Mansubin atau amalin. Maksud dia rasuah untuk mendapatkan jawatan atau pekerjaan. Contoh dia, bakal Perdana Menteri ni, dia rasuah rakyat-rakyat dia untuk undi dia jadi Perdana Menteri. Ahsanti, contoh yang tepat dengan situasi sekarang. Terima kasih Ustaz. Okey, ahsanti ya. Okey, kamu tengok. Ada 4 kategori rasuah ataupun 4 jenis rasuah. Dan ada yang boleh, ada yang tak boleh. Boleh dekat mana? Saya kita tengok. Yang pertama, baguslah penerangan Hidayah. Hidayah dia bagi keterangan, kemudian dia bagi contoh. Kemudian, cumanya hukum tak beritahu. Yang pertama, ar-rashwatu li'ibtali haqqin au ihqaqi batil. Macam contoh tadi ni, seorang yang bayar polis untuk tutup kesalahan. Betul tak contoh kamu tadi? Ya Ustaz. Boleh ke tak boleh yang ni? Yang ni haram secara mutlak. Tak boleh dah. Dia salah tetap salah. Tapi dia rasuah polis supaya tutup kes dia. Yang ni memang tak salah. Haram kedua-dua. Pemberi dan juga penerima. Yang ba ni ar-rashwatu lil husuli ala haqqin. Dia rasuah tapi nak dapatkan hak dia. Contoh dia macam mana? Contoh kamu ambil contoh yang Ustaz bagi ni.
Contohnya dia duduk dalam satu kawasan, satu rumah, ayak tak ada lama dah di rumah dia. Kemudian padahal boleh je geng-geng kalau di Kedah tu dipanggil sadar. Syarikat ayak Abdul Rahman, kalau Penang Ustaz tak tahu panggil apa. Syarikat ayak lah di Penang kan. Ustaz tak tahu nama dia apa dia. Perbadanan apa tak ingat dah. Betul tak? Nama dia apa dah? Siapa ingat? BPA. PBA Perbadanan Bekalan Ayak. Lebih kurang lah. Kalau di Penang, PBA. PBA tu dia lambat. Padahal hak dia boleh je. Dia boleh je nak pergi pasang bila-bila pun. PBA ni. Tapi kalau tak bayar, dia lambat. Kalau orang tu dia tak bayar, PBA ni buat ajar lambat. Padahal tu hak dia. Boleh tak boleh? Yang bagi rasuah tak berdosa, yang menerima yang berdosa. Faham? Pasal hak dia. Boleh faham tak? Ayak tak ada. Kita perlukan ayak untuk berwuduk, untuk makanan, minuman apa semua. Tapi PBA ni dia lambat. Tapi kalau suap duit, bagi duit, dia mai cepat. Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh tak boleh? Tak boleh. Yang menerima dibolehkan. Yang memberi dibolehkan. Tapi yang menerima haram. Yang menerima saja yang berdosa. Faham? Boleh ke tak boleh? Boleh kepada pemberi saja. Penerima yang haram. Okey. Betul. Jim pula. Ar-rashwatu lidaf'ad darar wal zulm. Rasuah untuk menolak kemudaratan dan juga kezaliman. Contoh dia macam mana? Contoh macam dengan seseorang ni. Yang nama dia Danish, bukan nama sebenar. Dia bagi rasuah dekat orang yang nak main rompak keseluruhan rumah dia. Dia kata tak apalah. Hampa daripada hampa nak rompak rumah aku keseluruhan, aku bagilah duit dekat hampa. 5,000, 10,000. Nah ambil. Lepas tu, hampa jangan rompak. Takat ni sudahlah. Boleh tak boleh? Boleh kepada pemberi, penerima. Haram pada penerima. Ya. Sebab apa? Sebab kalau dia biar lagi teruk, lincin rumah dia. Macam dalam cerita Piramdi tu. Dia ambil cerah tak tinggal, habuk pun tak tinggal. Nah, untuk mengurangkan kemudaratan ataupun kezaliman. Okey, bar dengan gym ni dibolehkan kepada pemberi, diharamkan kepada penerima. Tapi kalau dal ar-rasyatu lil husuli ala mansibin aw amalin, dua-dua diharamkan, pemberi dan juga penerima. Yang ni banyaklah. Antara alif, ba, jim, dal ni, alif dengan dal ni memang banyak. Memang banyak. Rasuah untuk nak dapatkan jawatan, nak dapatkan projek. Kan? Banyak sikit, okey. Boleh masuk tender. Yang tu yang selalulah. Kalau kerja ni, kalau ikut statistik, di Malaysia penjawat awam antara yang banyak menerima rasuah. Macam dengan polis, custom, apa lagi? GPG. Geng-geng tu, kalau siapa kerja, siapa yang melibatkan diri dalam kerjaya tersebut, memang banyak ujian lah. Kadang-kadang dia terpaksa terima. Kadang-kadang dia terpaksa. Nak buat macam mana? Tak kira. Islam kata tak boleh, tetap tak boleh. Kalau yang macam lawyer tu Ustaz? Lawyer pun sama. Lawyer pun sama. Kalau dia terima rasuah untuk membela kebatilan. Padahal benda tu salah, dia tahu salah. Lawyer ni bahayalah, satu kerjaya yang bahaya sebab dia membela orang yang salah. Tapi kalau betul-betul dia bela, tak apalah. Kena dengan kebenaran. Kalau tak kena, esok di akhirat tanggung. Tu kerja-kerja yang bahaya. Bukan kata tak boleh kerja, tapi iman tu kena kuat. Nak kerja polis, nak kerja JPG, nak kerja apa lagi? Custom, selalu kena kuat iman lah. Selalu orang duk bayar. Kadang kita bukannya, kadang geng-geng tu duk cerita bukan mereka nak sangat, tapi nak mudah urusan, mereka pun tak mau.
nak tulis saman pun semua lambat. Lah ambil senang. Lepas tu, lepas. Sebab tu di negara Malaysia ni, kita tengok pendatang asing tanpa izin kan, berlambak boleh lepas. Barang-barang haram banyak yang masuk. Padahal barang seluduk banyak. Tak dibenarkan oleh custom, tapi lepas. Macam mana lepas? Kerana apa? Kerana etika penjawat awam tu sendiri. Kena jagalah. Kalau duduk di tempat yang tinggi, lagi banyak ujian. Sebab tu, Nabi kata apa? Nabi sabda, orang yang beruntung, orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki dia cukup. Nabi tak kata banyak, Nabi kata cukup. Rezeki yang cukup. Walaupun sikit tapi cukup. Dia boleh buat, dia boleh hidup dalam keadaan tenang. Apa saja keperluan dia cukup. Bukan kata banyak. Okey. Syurur rasyah. Siapa? Ishaq tak masuk. Fasadu manhajil hukmi fil ummah. Rosaknya metod pengadilan dalam masyarakat. Mahkamah pun tak ada guna lah kalau rosak. Kalau berlaku rasuah. Itu maksud dia. Fuqdanu thiqah ladal mujtama'i fil hukmi. Hilang kepercayaan dalam kalangan masyarakat dalam menyatukan hukum. Orang tak percaya dah dekat hakim-hakim sebab apa? Maka rasuah. Jim, intisyarur ruh an-naf'iyah wal maddiyah fil mujtama'. Tersebarnya semangat yang pentingkan kebendaan dalam masyarakat. Dal, i'ta'ul fursah li kulli batilin yatamada fi abatilih. Kita buka ruang ataupun beri peluang kepada kebatilan untuk berleluasa. Wuqu'ul furqah wa syuhana wa taqatu' fil mujtama'. Berlaku perpecahan, kebencian, permusuhan dan juga putusnya silaturahim dalam kalangan masyarakat. Yang ni yang bahaya. Bila dalam satu negara tak ada perpaduan lingkup masyarakat. Rasuah ni berat. Rasuah berat. Benda yang berat. Dalam Quran sebut apa? Siapa yang makan? Yang tu riba lah. Ni rasuah. Ancaman ni banyak lah. Dosa besar. Ancaman bila disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, merupakan dosa besar. Mustafad. Siapa? Alisa. Ya. Alisa menang tak? Alisa dengan Alia. Allah. Bahas dapat nombor apa? Tak sampai final pun. Tak masuk final. Tak masuk final. Masuk semi final lah. Tahniah. Berapa orang lagi bahas selain daripada kamu dua? 5 orang. Siapa lagi? Syifa, Nastura dengan Aino Fazana. Oh, semua 3 tempat. Okey. Alif. Yahtamul Quran bitahzir min jarimatul rasuah. Al-Quran menitik beratkan dengan memberi amaran tentang jenayah rasuah. Udlam malal muslim an tariq rasuah haram. Memakan harta orang muslim dengan secara rasuah adalah haram. Urimat rasuah li'annaha tamakkinul hakim anil hukmi bighairil haq. Rasuah diharamkan kerana ianya membolehkan pemerintah memerintah dengan cara batil. Yang keempat, ar-rasuah ya mu'awwalul lazi yahdimul adlu minal muhakim. Rasuah ialah sogokan yang meruntuhkan keadilan dalam pemerintahan. Sogokan ni macam duit rasuah. Ahsanti. Bahaya rasuah. Okey.
sebelum Ustaz nak pergi pada latihan, kamu tengok kamu boleh nampak lagi kan slide ni kan. Okey, ni adalah index corruption perceptions index. Indeks persepsi rasuah. Malaysia duduk di nombor berapa? Kalau bilang tak tahu lah duduk nombor berapa. Sebab dia ada 29 pun ada beberapa negara yang sama. 28 pun ada negara yang sama. Malaysia duduk nombor ada kot 50 lebih. Indeks dia berapa? 51. Dulu 49. Ni daripada 2012 sampai 2020. Sekarang ni 51 indeks dia. Macam mana bacaan dia? Lagi tinggi dia punya bacaan, lagi kurang peratus untuk rasuah. Lagi tinggi, lagi kurang kadar rasuah dia dalam negara. Tapi lagi kurang ni negara yang bawah-bawah ni. Lagi banyak rasuah ni negara bawah-bawah ni. Kamu tengok negara apa? 19, banyak di Afrika lah. 12, yang ni memang teruk lah. Memang kerja rasuah je. Malaysia di pertengahan lah. Kalau boleh kita nak 100%. Tapi Siapa mustahil lah. atas sekali Ustaz? Atas sekali, okey, tengok. Atas sekali negara Denmark, New Zealand, Finland, Singapura tak mengamalkan rasuah. Sebab tu mereka maju. Sweden dan banyak semua negara ni adalah Eropah ni. New Zealand di Oceania lah. Dekat Australia tu. Tapi negara ni, semua negara ni adalah negara yang paling aman. Negara yang aman. Bebas rasuah. Kalau dapat hijau ni, hijau terang. Nampak kan? Ustaz besarkan sikit. Allah besar sangat. Okay, kalau hijau terang ni, makna kata negara tu payahlah nak rasuah. Siapa rasuah saja, surah saja kena kantui. Jepun Korea pun tak boleh lawan ni. Jepun Korea duduk nombor 9. Korea nombor 20. 61 indeks dia. Negara ni siapa saja yang suap, dia berdepan dengan risiko. Untuk apa? Kena tindakan. Orang yang terima rasuah tu, yang bakal terima rasuah tu, pergi habak tu, pergi lapor tu. Dulu Ustaz ingatlah, waktu Ustaz tingkatan 3 ada seorang, dia guru bahasa Inggeris. India. Ngajak di sekolah agama, dia satu-satunya yang bukan Islam, yang mengajar di sekolah Maktab Mahmud. Di sekolah Ustaz dulu ni. Dia kata, dia nak tanya satu soalan, pasal apa negara-negara Skandinavia ni, negara-negara Finland pun semua ni, di Eropah ni, mereka tak mengamalkan Islam. Tapi negara mereka paling aman. Hampa tolong jawab Ustaz. Pasal hampa orang Islam. Semua diam. Sebab apa? Tak tahu jawapan. Mereka ni bukan Islam ni. Minal kafirin. Orang kafir. Tapi tengok, rasuah tak ada. Kalau ada pun sikit ni boleh bilang. Kita yang mengamalkan Islam, negara Islam, Malaysia negara Islam, tapi tengok, rasuah pun banyak juga. Tak ada lawan lah mereka ni. Bila kita nak bagi angka 90 ke atas, tak tahulah. Biar mengatasi Denmark. Malaysia buat kajian, dia nak lawan Poland dulu. Poland dia nombor berapa tau? Ni 56. Dia nak lawan Poland dulu. Indeks dia. Malaysia lah 51 kan. Poland 56. Boleh tera ni pun dah kira stabil lah juga. Keadaan negara. Tapi kita nak kalau boleh 100 lah. Biar tak ada langsung. Sifar. Kes tak ada langsung. SPRM pun tutup lah. Tak ada buat ajar. Sebab apa? Rasuah tak ada. Tak tahulah kod zaman kamu nanti kalau jadi Perdana Menteri, perangi rasuah betul-betul. Yang tu yang merosakkan negara sebenarnya. Sebab apa? Sebab bagi jawatan bukan kepada ahli dia. Yang dapat, yang jadi ahli tu sebab apa? Sebab rasuah. Okey. Ajib anil asilatil atiyah. Wala ta'kulu dia, wala ta'khudu. Wa tudlu. Apa dia? Bayak. Wa tadfa'u. Tariqan apa dia?
qit'ah. Ustaz jawab semua ni. Yang ni kamu tengoklah jawapan. Yang ni ada, ni pun ada, syarah pun ada. Okey. Yang ni fikir sikit. Bimada tatawaqqa'u fil bilad allati tantashir fiha ar-rashwah. Kamu ramal tengok negara yang tersebarnya rasuah. Apa yang berlaku dekat negara tersebut? Kamu jawablah dalam latihan. Kini jawapan dia apa dia? Naha? Naha apa? Siapa nak jawab? Al-Islam. Al-Islam. An i'ta'il amwal Batil. ila Rashwah. ila rasuah. Islam melarang memberi harta kepada al-hukam. Al-hukam ni pemerintah ataupun penguasa. Lil husuli ala naf'i rashwatan lahum, untuk mendapat manfaat kepada kita sebagai rasuah bagi mereka. Bayar mereka harta untuk apa? Rasuah. Fahadhihi apa? Fahadhihi dia sama ada dua je. Sama ada al-jarimah ataupun ar-rashwah. Sebab apa? Hadhihi. Jawapan dia apa dia? Fahadhihi al-jarimah tu'attilu apa tadi? Al-adla. Jenayah ini merosakkan keadilan, membantutkan keadilan. Wa tuaddi ila al-fasadil khalqi, ataupun khuluqi, khuluqi bacaannya, dan mengundang kepada rosaknya akhlak dalam kalangan masyarakat. Wa idzan tasharat ar-rashwatu la fasadatil ummah, kalau tersebarnya rasuah nescaya rosaknya umat. Di anna apa? Di anna al-gharda, kerana tujuan daripada rasuah tu apa dia? Khilaful haq wa ihqaqu al-ba. Ni wa ihqaq kat mana tadi? Ihqaq al-batil. al-batil. Alla qimata lil insaniyah, tak ada langsung nilai kemanusiaan bagi orang yang mengamalkan. Walaupun seringgit, walaupun kecil, nilai rasuah tak akan membersihkan. Contoh, dia dapat rasuah, dia terima rasuah 2 juta, 2 bilion. Daripada 2 bilion tu dia buat ma'had tahfiz. Boleh tak membersihkan harta rasuah tu? Tak boleh. Pasal bukan harta dia. Rasuah tak akan membersihkan benda baik. Benda baik yang dia buat tu tak akan membersihkan rasuah. Terbalik pula. Faida, sekiranya, apa dia? Kenal tak fi'il lepas dia, selepas iza. Faida hakamal hakim fayahkumu bidhulmin. Kalau rasuah ada, sekiranya hakim nak menyatukan hukuman, dia hukum dengan kezaliman, tidak adil lah. Fawaqa'at apa? Fawaqa'at al-furqah wa syuhana. Fahalakan nasu jami'a, maka musnahlah manusia semua sekali. Wahadama, dan rosak apa? Manhaja al-khayati fil bilad, dan rosaknya cara hidup dalam sesuatu negara, dalam sebuah negara. Dapat dah jawapan? Nahal Islamu an i'ta'il amwal ila al-hukam lil husuli 'ala an-naf'i rashwatan lahum, fa hadhihi al-jarimatu tu'attilu al-'adla wa tuaddi ila al-fasad al-khuluqi fi al-mujtama', wa idha intasharat ar-rashwatu la fasadatil ummatu li'anna al-gharad minha hiya khilaful haqqi wa ihqaqi
wa ihqaqu al-batil. Fala qimata lil insaniyah fa idza hakama al-hakimu fa yahkumu bi dhulmin fa waqa'at al-furqatu wa syuhana halakan nasu jami'a wa khadama manhaj al-hayat fil bilad. Okey. Ada soalan? Okey, kalau tak ada, qayyim darsan al-yawm. Letakkan rating hari ni. Kalau boleh ke semua, letak 5 bintang. Kalau boleh sikit-sikit je, tak apa nak faham, letak 4. Tak faham langsung, dan dia teringin nak rasuah, letaklah 1 bintang. Fadal. Alhamdulillah, 5 bintang, faham semua. Tak faham tak mana? Ada tempat tak faham ke? Laju sangat ke? Baru 3 orang. Lagi. 7 orang. Okey. Okey, ada lagi? Okey. Dah, yang lain nak apa tu? Tidur ah. Okey, alright. Ada lagi. Sepatutnya 17 orang lah. Sebab 18 yang masuk kan, termasuk Ustaz. Okay, Alhamdulillah. 4 bintang okey lagi lah. Daripada 3 bintang, makna kata tak faham banyak ah. Okey. Tak mana tak faham, kamu boleh PM Ustaz. InsyaAllah ada soalan lain? Tak ada. Ada. Assalamualaikum wa ila liqa. Okey. InsyaAllah Ustaz akan tamatkan dan jangan keluar lagi ya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.